So, untuk tajuk kali ini, kita akan melihat standard pembelajaran iaitu bagaimana kamu menentukan dan melorek rantau yang memuaskan satu ketaksamaan linear. So macam mana kita nak lihat? Dari paparan awak tu kita ada dua jenis graf di situ. Satu graf yang mempunyai kecerunan, di mana sarisan pink ini ialah satu garis ketaksamaan ataupun satu garis linear, dan kita akan melihat kepada bagaimana untuk menentu dan melorek rantau yang memuaskan ketaksamaan. So awak kena ingat kalau jumpa macam mana kita nak lihat bila kita ada sesuatu garis, garis ini kita namakan dia sebagai persamaan linear di mana y sama dengan mx tambah c. Kat mana c? Kalau saya buat pada graf, C saya berada di sini. Pintasan C saya adalah pintasan Y di sini. Dan dia ada kecerunan. Ada kecerunan adalah kecerunan yang positif. Dan kita akan ada titik. Mana-mana titik yang jatuh pada garis itu adalah titik koordinat bagi X dan Y. So, ini adalah persamaan bagi persamaan linear. Dan bila dilukis, persamaan linear akan dapat satu garis lurus. Titik yang terletak pada garis lurus. Maksudnya mana-mana titik yang terletak di atas garis lurus ini, dia memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C. So kalau saya ada titik di sini, titik saya ni, Y berada di sini, maka titik ini betul-betul berada pada garis, maka dia memuaskan persamaan Y sama dengan MX tambah C. Jelas? Jelas kelas? Boleh? Jelas, cikgu. Now, alright. Kalau saya ada, saya ada satu lagi. Katalah saya ada di sini. Titik-titik yang ada tu terletak di rantau atau di atas garis itu memuaskan ketaksamaan ini. Macam mana kita nak tentukan? Sebab dia lebih besar, cikgu kata kalau dia lebih besar, dia mesti berada di atas garisan. So, dia mesti berada di atas, di bahagian rantau atas. So, kalau tengok ini garisan, yang berada di rantau atas yang warna ni. Warna pink ini. Bermakna kalau saya ada titik di sini, so titik koordinat saya di sini, di sini, di sini, dia adalah memuaskan ketaksamaan Y lebih besar daripada MX tambah C. Boleh? Alright. Now kita tengok pula, kalau contohnya saya ada satu lagi graf. Graf saya ni terletak di bawah garis. Di bawah garis, maka dia akan memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil MX tambah C. Maknanya kalau saya titik di sini, titik saya di sini, di sini, maka ia adalah memuaskan ketaksamaan Y lebih kecil daripada MX tambah C. So, saya harap jelas di situ. Ini untuk graf yang ada kecerunan. Kalau kita ada graf yang tidak ada kecerunan, contoh di sini. Titik-titik yang terletak pada garis lurus memuaskan persamaan Y sama dengan H. Di manakah garis Y sama dengan H? Y sama dengan H kat mana? Dia mesti memotong pada paksi apa? Kalau Y sama dengan H, Y. Yes, dia mesti memotong pada paksi Y. Kalau saya kata ini sebagai 4, H ini sebagai 4. Nilai koordinat di sini negatif 4. Maka persamaan yang saya dapat di sini ialah Y sama dengan negatif 4. Very good. Itu kalau dia memotong pada paksi Y. Dan bagaimana kita nak menentukan rantau, mana-mana titik yang jatuh pada garis itu, dia adalah sama dengan. Kalau garis itu berada di sebelah atas, rantaunya, titik-titik itu berada di rantau atas, maka dia memuaskan persamaan Y lebih besar daripada H. So, kalau titik saya kat sini, kat sini, kat sini,
Dia memuaskan ketaksamaan di mana Y lebih besar daripada nilai H. Okey, kalau titik itu terletak di rantau bawah, maka dia berada lebih kecil, okey, daripada H. Okey, jelas di situ? Kat sini. So, kat sini katalah sebagai negatif 4. Apakah persamaan dia di sini? Apakah persamaan dia di situ? Dia potong pada paksi X. Maka persamaannya akan jadi apa, kelas? Garis ni memotong pada paksi X. Maka persamaan di sini ialah X sama dengan negatif X sama dengan Negatif 4. 4. Yes. So, persamaan ni awak kena mahir. Kalau potong pada paksi X, so X sama dengan 4. Kalau potong pada paksi Y, maka sini Y adalah sama dengan negatif. Kalau potong pada Y, katalah sini Y sama negatif 4. Okey? Itu kemahiran. Dan kita kena ingat rantau. Ingat pegang kata-kata cikgu. Kalau rantau atas berada di kawasan atas, maka ketaksamaan dia adalah lebih besar. Kalau dia berada di rantau bawah, maka ketaksamaan dia adalah lebih kecil. Tapi kalau dia terletak pada garis, maka dia adalah sama dengan. Okey, boleh? Boleh kelas? Boleh cikgu. Okey, now kita tengok pula kepada lah ya. Nampak tak? Nampak. Nampak Alright. cikgu. Very good. So, yang ini tadi sudah cerita pada muka surat awal tadi. Okey, kalau dia potong pada paksi X, maka persamaan kita di sini ialah X sama dengan nilai K. Apa K yang dipotong itu? Dan kalau di sebelah kanan, maknanya, di sini awak kena pegang betul-betul. Okey, maksudnya di sini, tak nampak. Kalaulah dia adalah terletak pada garis, okey, maka X itu adalah sama dengan K. Kalau diletak di rantau kanan, maka X itu lebih besar daripada K. Kalau diletak di rantau kiri, maka titik itu memuaskan ketaksamaan X lebih kecil daripada K. Okey, so ke kanan positif lebih besar, ke kiri negatif lebih kecil. Okey, situ faham konsep tu? Kalau faham, kita terus kepada seterusnya di sini. Apakah kaitan titik pada satah kartes dengan ketaksamaan? Okey, Y lebih besar daripada MX tambah C. Y lebih kecil daripada MX tambah C. Y lebih besar atau sama dengan, dan Y lebih kecil atau sama dengan. So, di sini awak kena buat nota di sini. Pertama nota di sini ialah, awak tengok, jika simbol kita adalah lebih besar atau lebih kecil, bermakna titik-titik itu berada di rantau atas bagi lebih besar dan di rantau bawah untuk lebih kecil bagi persamaan ini. Okey? Dan garisan yang kita lukis ini mestilah menggunakan garisan sempang ataupun kita panggil garisan putus-putus. Okey? So, garisan putus-putus menunjukkan simbol lebih besar ataupun lebih kecil. Okey, untuk simbol ini, okey, lebih besar atau lebih kecil ya, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, apa yang berlaku? Titik-titik ini, okey, dia berada di rantau atas, okey, di rantau atas bagi lebih besar atau sama dengan, dan di rantau bawah untuk lebih kecil atau sama dengan. Okey, so kita lihat macam mana nak selesaikan dia. So di sini bila dia lebih besar, bermakna dia rantau atas. Okey, so kat sini lebih besar atau sama dengan, bila dia lebih kecil, dia berada di rantau bawah, dia akan lebih kecil atau sama dengan. So apa yang membezakan dia? Membezakan dia adalah pada apa kelas? Pada
Garisan. pada garisan dilukis. So, kalau dia ada sama dengan garisan dia adalah padu ataupun garisan adalah garisan yang solid. Okey, berbeza dengan yang tadi yang tak ada sama dengan garisan adalah garisan putus. So, kalau tandingkan dua graf ini, so cikgu sudah tengok graf ni. Alright, kita tengok pada graf tu. Okey. Di sini, okey, garisnya adalah garis putus-putus. Bila garisnya putus-putus, keadaan dia adalah, okey, kalau dia berada di rantau di bawah garis. Ni kita panggil bawah garis. Sebab ni garis dia putus-putus. So, kita ada dua kemungkinan sama ada lebih besar, okey, ataupun lebih kecil. So, kalau dia di bawah garis, dia adalah lebih kecil. Okey, lebih kecil. Boleh kelas? Boleh? Boleh cikgu. Kalau dia berada di atas garis, dia adalah lebih besar. Lebih besar. Very good. Okay, now kita tengok seterusnya untuk kemahiran, untuk graf yang ini. Bila kita nampak garisan dia adalah padu, dia ada dua kemungkinan. Sama ada dia lebih besar atau sama dengan, ataupun dia lebih kecil atau sama dengan. Sebab garisan dilukis ini adalah garisan padu, iaitu solid yang memang lukis tanpa sempang. Kena guna pembaris. So, sama juga kalau dia berada di bawah garis, dia adalah lebih kecil. Okey, manakala kalau titik-titik itu berada di atas garis, di atas rantau garis, kat sini dia adalah lebih besar. So, itu saja kemahiran yang kita kena faham. So, boleh kelas setakat ini? Boleh? Boleh cikgu. Boleh. Okay, now nampak contoh yang saya bagi tu? Nampak tak? Ni contoh Nampak, 5. cikgu. Okey, contoh 5 kita buat sama-sama. Okey, untuk contoh 5, dia punya soalan. Biasa je soalan dia akan minta kamu untuk melorek. Okey, kalau dia minta untuk melorek, kita tengok. Ini lebih besar. So, lebih besar mesti berada di mana kelas? Atas. Ya, so guna pembaris, lorekkan. Senang je kerja. Guna pembaris, lorekkan. So, semua bahagian atas ini adalah rantau berlorek bagi ketaksamaan Y lebih besar daripada 2/3X tambah 2. Okay, now tengok soalan B. Kenapa garisannya padu, kelas? Sebab dia sama dengan Yes. Di manakah rantau? Very good. Sebab dia sama dengan. Ada sama dengan. So, garisannya bukan putus-putus. Garisannya kena solid ataupun padu. Di manakah rantau yang memuaskan ketaksamaan ini? bawah. Di bawah garis. So, inilah sewak garis saja. Okey, boleh kelas? Boleh? Boleh cikgu. Okey, Boleh. settle. Itu sahaja. Sama juga yang lain-lain. Contoh untuk E. Okey, E sebab dia bagi kesamaan X lebih besar daripada 3. So, lebih besar garisannya mesti putus. Betul tak? Dan dia memotong pada part C X. Sebab X sama dengan negatif 3. Maka dia persamaan dia lah X lebih besar daripada negatif 3. Okey, di manakah rantau yang terlibat? Lebih besar di sebelah Kanan. yes, so lorekkan di sebelah kanan sepanjang garis tu awak lorekkan. So kita tahu rantau dia adalah di sebelah kanan sebab dia lebih besar. Boleh? Alright. Setakat ni faham? Faham cikgu. Okey, kita pergi last sikit lagi. Saya stopkan. Okey, kejap. Kita pergi satu lagi kemahiran. Kita dah pergi pada situ. Kita pergi pada contoh yang terakhir, iaitu contoh 6. Okey, sampai contoh 6. Okey, contoh 6 pula sama juga. Alright. So, di sini tadi kita hanya lorek. Sekarang kita perlu melukis. So, sekarang dia nak buat lukis graf dan lorek rantau mewakili ketaksamaan. So, bila ada perkataan lukis graf, make sure kena pandai buat apa ni?
buat jadual. Jadual. Yes. Jadual ni awak ambil titik. Kalau contoh dia bagi kadar titik, ikut titik yang dia bagi. Kalau dia bagi julai. Tapi kalau tak ada, terpulang kat kita, cari 2 titik. Okey, supaya 2 titik tu dapat membentuk satu garis. Alright. So sekarang ni sama juga keadaannya, kita guna kalkulator. Tekan semalam, ingat tak tekan dia macam mana? Tekan 2 alpha x, sebab kita nak tukar dia pada besar linear. Tambah dengan berapa tu? Tambah dengan 3. 3. Kemudian kita pergi pada calculate. Kita masukkan nilai x kita. Kita nak masuk nilai x tu berapa? Terpulang. So yang ni dia suruh masuk 2, betul? Tekan 2 dan sama dengan kita akan dapat berapa nilai dia? Kita nampak bila kita masuk 2, kita dapat tu 7. Okey, semua ada kalkulator kan? Okey. Boleh? Boleh? Kalau saya Boleh. masuk Boleh, negatif 2, saya dapat negatif 1. So, apa yang saya dapat ini adalah dalam bentuk koordinat. So, koordinat ni adalah negatif 2, negatif 1. Untuk yang ini saya dapat 2, 7. Apa yang saya perlu buat? Saya perlu pelotkan negatif 2, 1 di sini. 2, 1. Kemudian kita plotkan pula 2, 7 di situ. Dan kita ambil pembaris, kita gariskan. Okey, so kita dah berjaya lukis graf. Sekarang bila kita dah lukis graf, kita nak tengok rantau. So bila nak tengok rantau, ketaksamaan ini sangat memainkan peranan yang penting. So rantau kita, garisan kita padu ke putus-putus kelas? Padu. So kita buat dengan padu sebab dia sama dengan. Now tengok, dia berada di sebelah rantau atas pada garis ke bawah pada garis? Ni garis. Bahagian atas dia kat mana? Sini. Bahagian bawah dia di sini. Ni bawah garis. Ni atas garis. So sekarang dia lebih kecil. Kat manakah rantau berloreknya? Kita nak lorek kat mana? Yes, kita ambil pembaris kita. Kita loreklah sepanjang kawasan ini di bahagian bawah garis. Maka semua kawasan rantau ini adalah rantau yang memuaskan ketaksamaan y lebih kecil atau sama dengan 2x tambah 3. Boleh kelas? Boleh? Boleh, cikgu. Okay, so Boleh. step pertama kita kena buat apa? Buat jadual. Bila kita buat jadual, kita cari nilai y, kita dapatkan koordinat. Okey, ini koordinat untuk graf seterusnya. Bila kita dapat koordinat, kita plotkan graf. So, 0,5 dekat sini. Okey, negatif 5 sifar dekat sini, awak pun garis. Okey, sebelum garis, tengok pada ketaksamaan. So, ketaksamaan dia garis putus-putus ke padu kelas? Kalau y lebih besar x tambah 5. Padu ke putus-putus? So, awak terus buat garis putus-putus. Yes, buat garis putus-putus sebab dia adalah y lebih besar daripada x tambah 5. So, kat mana kawasan ni lorek ni kelas? Bila y lebih besar? Atas. Yes, kawasan atas. So, awak lorekkan. Ambil pembaris dengan jarak yang sama dan cantik, awak lorekkan dia. So, inilah kawasan bagi ketaksamaan y lebih besar daripada x tambah 5. Okey, seronok tajuk ni sebenarnya. Okey, sebab kita just lukis dan lorek. Boleh faham kelas? Boleh, cikgu. Okey, good. Kalau boleh faham, saya stopkan presentation saya. Kita terus kepada latihan. Okey, latihan kita dalam buku teks awak muka surat berapa? Latihan muka surat berapa kelas? 164. Okey, 164. Alright. So, 164 ini awak perlu buat latihan ni nombor 1. Alright, nombor 1. Awak kena lorekkan rantau. So, saya harap buat sampai A hingga F. Untuk nombor 2 lukis graf, awak buat A, buat B, okey, buat C, kemudian buat G dan buat H. 5 graf saya nak buat.
Okey. So untuk soalan C ni macam mana kita nak buat C ni? X tambah Y lebih besar negatif 3. So kita kena buat jadual, betul? Betul tak? Betul. So kalau awak nak senang, awak terus masuk nilai pun boleh. Tapi kalau nak pindah, dia akan jadi negatif 3X tolak X. Ataupun nak buat, dia akan jadi X tolak 3. Okey? Boleh? Boleh? Boleh kelas? Faham? Boleh cikgu. So susunkan dalam bentuk ni pun boleh. Alright, kita buat dan kita akan lukiskan graf. Itu sahaja untuk hari ini. Ada apa-apa pertanyaan? Ada apa-apa nak tanya sebelum saya akhirkan kelas hari ini? Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Yeah.